Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Cikgu harap pada hari ini kamu telah pun bersedia untuk kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Hari ini cikgu akan bawa jauh, kita akan pergi melancong ke negeri Terengganu. Tajuk pada hari ini iaitu Usahawan Nasi Dagang Kreatif. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid dapat memahami maklumat dibaca dan menjawab soalan memberikan pendapat. Boleh dikatakan setiap negeri ada identiti makanan masing-masing. Dan kita ambil contoh pada hari ini iaitu negeri Terengganu yang memang terkenal. Bukan sekadar keropok leko tetapi juga nasi dagang. Rasulullah pernah berkata bahawa 9 daripada 10 punca rezeki adalah dari perniagaan. Lihat contoh di sini. Tajuknya, jual nasi dagang saja boleh capai RM1 juta ringgit. Bayangkan, jual nasi dagang. Jangan pandang rendah orang yang berniaga tepi jalan, jual nasi lemak, jual goreng pisang. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang nasi dagang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang nasi dagang ni, mari kita baca petikan yang bertajuk Usahawan Nasi Dagang Kreatif. Encik Osman, pengusaha nasi dagang yang terkenal di negeri Terengganu. Jualan nasi dagang yang diusahakan oleh beliau semakin meningkat. Encik Osman sentiasa mendapat maklum balas daripada para pelanggan. Ada segelintir pelanggan yang hanya dapat menikmati nasi dagang jualannya pada hari Minggu kerana sibuk bekerja. Rungutan pelanggan itu cuba diatasi. Setelah membuat kajian inovasi, beliau nekat untuk menghasilkan nasi dagang secara sejuk beku. Nasi dagang sejuk beku keluaran Encik Osman masih menempati cita rasa ramuan asli dan berkualiti. Juadah itu antara pilihan popular bagi mereka yang sibuk bekerja dan tidak mempunyai masa untuk menikmatinya secara terus. Dengan teknologi sejuk beku, nasi dagang ini dapat disimpan dalam tempoh yang lama tetapi masih terasa seperti baru dimasak. Okay. Itunya kreatif Encik Osman. Dia tahu ramai yang ingin menikmati nasi dagang tetapi kesuntukan masa. Jadi beliau telah mencipta satu inovasi baru iaitu nasi dagang sejuk beku. Jadi bila rasa nak makan, ambil dan terus masak saja. Ini merupakan perbualan antara dua orang rakan. Azri, mengapakah Encik Osman dianggap sebagai usahawan kreatif? Itu soalan dia pertama. Rasa-rasa kamu, apakah jawapan dia? Dia hanya memberikan panduan pada kamu. Encik Osman dianggap usahawan kreatif kerana, cuba fikirkan jawapan apa yang sesuai. Soalan kedua, apakah keistimewaan nasi dagang sejuk beku keluaran Encik Osman? Dia tanya, keistimewaan apa dia? Apakah jawapan dia? Kemudian yang ini pula tanya, adakah kamu akan mengesyorkan nasi dagang ini kepada pengembara? Mengapa? Ada dua soalan sini. Bila adakah, kamu perlu jawab ya ataupun tidak. Kalau kamu jawab ya, berikan pendapat kenapa. Kalau jawab tidak, juga berikan pendapat mengapa. So, mengapa ni adalah alasan, sebab kepada jawapan kamu. So, ada dua, jawab ya atau tidak dan berikan alasan. Yang ni dia akan beri pendapat. Okay. Pada pendapat kamu, bagaimanakah Encik Osman dapat memajukan perniagaan beliau lagi? Encik Osman dah jadi usahawan, bagaimana nak terus maju? Okay. Jadi ini merupakan soalan. Cuba kamu fikirkan apa jawapan yang akan diberikan. Sekarang kita akan mula menjawab. Cikgu tukar daripada petikan dialog dalam buku teks dalam bentuk begini supaya kamu lebih nampak lagi soalannya. Ini adalah 4 soalan ya. Sekarang mari kita berbincang tentang soalan bagaimana nak dapatkan jawapan dan sebagainya. Soalan pertama tadi, Irfan bertanya, Azri, mengapakah Encik Osman dianggap sebagai usahawan kreatif? Perkataannya mungkin mengganggu kamu ni adalah kreatif. Orang yang kreatif ni dia akan buat satu kelainan. Kalau kamu tengok kawan kamu yang kreatif dalam pendidikan seni, kalau orang guru suruh lukis gambar buah-buahan, tapi dia lukis gambar buah-buahan, dia boleh letak alas meja apa semua dan sebagainya. Kreatif ni awak. Itu contoh kreatif. Jadi di sini ialah seorang usahawan yang kreatif. Kalau dalam petikan tadi kita dah baca bersama-sama, kenapa Encik Osman dikatakan kreatif?
Jawapan dia, Encik Osman, jawab lengkap. Encik Osman dianggap usahawan kreatif kerana, di sini penting ni, kerana beliau menjalankan kajian untuk menghasilkan nasi dagang sejuk beku. Itu yang paling kreatif tu. Kan kita ada baca tadi, ramai peminat nasi dagang tak sempat, hanya dapat mungkin pada hujung minggu. Kalau nak makan hari Senin, hari Rabu dan sebagainya, sebab sibuk bekerja, tak sempat. So, dia buat sejuk beku. Itu maksudnya kreatif, lain daripada yang lain. Soalan yang kedua, apakah keistimewaan nasi dagang sejuk beku keluaran Encik Osman tu? Satu tadi dah buat sejuk beku. Apa pula yang keistimewaan nasi dagang sejuk beku ni? Kita tengok di sini. Keistimewaan nasi dagang sejuk beku keluaran Encik Osman ialah nasi dagang ini dapat disimpan dalam tempoh yang lama tetapi terasa seperti baru dimasak. Bayangkan, kalau nasi normal biasa, hari ni kita masak, esok ataupun mungkin lusa, dah basi. Tak boleh makan dah. Kalau makan nanti keracunan makanan. Tapi Encik Osman ni cipta nasi dagang sejuk beku yang boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Simpan dalam peti sejuk dan sebagainya, lagi lama boleh guna. So, itulah keistimewaan nasi dagang keluaran Encik Osman. Jadi soalan berikut tadi kan, adakah kamu akan mengesyorkan nasi dagang ini kepada pengembara? Mengapa? Mengesyor ni maksudnya memberi cadangan. Jadi kalau adakah, ada dua je cakap tadi. Contoh, ini jawapan dia jawab, ya, saya akan mengesyorkan nasi dagang ini kepada pengembara kerana boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Pengembara ni mungkin masuk ke dalam hutan, contohnya macam askar, ataupun tentera, ataupun orang yang berkemah dan sebagainya. Dalam tak ada pasar raya, tak ada kedai buncit, tak ada restoran dan sebagainya. Jadi inilah kaedahnya sejuk beku ni. Dan pada pendapat kamu, mengapakah Encik Osman dapat memajukan perniagaan beliau lagi? Pada pendapat kamu, bagaimanakah Encik Osman dapat memajukan perniagaan beliau lagi? Jadi bila pendapat kamu jangan cari dari dalam petikan. Itu pendapat petikan. Jadi bila pendapat kamu, diri sendiri. Sebab tu cikgu tinggalkan kosong. Mungkin pendapat cikgu berbeza. Pendapat murid A berbeza. Pendapat murid B berbeza. Jadi pada pendapat kamu, bagaimana dia nak memajukan perniagaan lagi? Dah buat sejuk beku dah. Pada masa sama mungkin jual macam biasa. Buat produk sejuk beku. Macam mana nak lariskan lagi? Hingga nak menjadi seorang jutawan tadi tengok, jutawan nasi dagang. Kamu boleh berikan pendapat kamu. Dalam memberi pendapat, jangan takut salah. Ada orang dia takut. Cikgu, saya tak tahulah. Sedangkan dia ada. Dalam otak dia ada jawapan. Tapi dia tak yakin. Jawab. Kalau salah, guru-guru akan bimbing kamu. Itu untungnya murid yang mencuba. Memang kita akan belajar daripada kesilapan. Tidak ada orang yang pandai terus. Mesti ada buat silap. Okay, itu contoh jawapan yang cikgu beri pada hari ini. Sebagai kesimpulannya pada hari ini, kita telah mempelajari tentang seorang usahawan yang kreatif, yang inovatif dan sebagainya. Jadi jika seorang peniaga, dia harus kreatif untuk mengelakkan persaingan dalam perniagaan. Dia kena buat lain daripada lain untuk menarik pelanggan. Jadi pada hari ini kita belajar tentang nasi dagang Terengganu. Seharusnya kalau ada pelancong datang ke negara kita, kita berbangga menyatakan tentang makanan-makanan tradisi mengikut kaum masing-masing. Kalau Terengganu dengan nasi dagang, dengan kopok leko, Pulau Pinang dengan laksa, dengan nasi kandar dan sebagainya. Bukan kita berbangga dengan makanan-makanan dari luar negara, pizza, KFC, McDonald dan sebagainya. Jadi makanan tradisi ini datuk moyang kita harus kita pertahankan dan kita belajar bagaimana nak buat resipi dan sebagainya. Okay, itu saja. Sekian, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum, selamat sejahtera.